So, kalau dah record nanti, kalau katakan kamu nak melihat menonton semula, okey, untuk kelas-kelas kita ini, rakaman video kelas kita, kamu boleh menonton semula di YouTube channel cikgu ya, seperti biasa. Right. So, kita nak lihat tentang pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Okey. So, ada yang kata apa nama YouTube cikgu? Well, nama YouTube cikgu sebenarnya adalah Cikgu Rafi. Kamu type je kat YouTube, iaitu nama YouTube tu Cikgu Rafi. Nanti akan keluar dua tau. Cikgu Rafi sejarah dan satu lagi Cikgu Rafi yang memasak. Cikgu Rafi yang memasak tu bukan cikgu. Cikgu tak ajar memasak lagi. Belum lagi. Belum lagi ya. So ada satu lagi Cikgu Rafi yang ada logo tu. So kamu boleh tengok dalam tu ada playlist. Okay, sejarah, geografi. So kamu boleh klik pada geografi tingkatan 3 dan carilah video-video sejarah tingkatan 3. Geografi tingkatan 3 2022. Cikgu pandai masak? Boleh lah. Okay, boleh tengok ya. Alhamdulillah setakat ini subscriber cikgu tak ramai pun. Subscriber cikgu dalam YouTube channel cuma ada 865 orang macam tu lah. Okay, tak sampai 1000 lagi. Saya tambah satu. Terima kasih banyak Wafika. Okay, baik. So, kita lihat pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Sebelum kita meneruskan, kita kena faham dulu apakah maksud tajuk ini, iaitu pengaruh persekitaran fizikal terhadap kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Maksudnya apa cikgu? Baik, persekitaran fizikal ini merujuk kepada beberapa perkara seperti merujuk kepada bentuk muka bumi, merujuk kepada saliran, merujuk kepada jenis tanah. Jadi kalau bentuk muka bumi yang berbeza, contoh kalau tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan dia lain, binatang dia pun lain. Kalau kamu tengok tanah pamah, okey, tumbuh-tumbuhan dia lain, binatang dia pun lain. Bermakna apa tahu? Perbezaan fizikal itu, bentuk muka bumi akan mempengaruhi jenis pokok-pokok dan juga jenis binatang yang ada kat situ. Itu maksud tajuk ini. Jadi kita faham bahawa perbezaan bentuk fizikal itulah menyebabkan perbezaan tumbuh-tumbuhan dan perbezaan haiwan. So kita nak belajar yang itu. Okey, baik. So sebagai contoh kita tengok ini gambar daripada buku teks, iaitu Hunza Valley, iaitu di Pakistan. Di mana kalau di Pakistan ni dia punya cuaca memang sedikit berbeza. Nanti kita akan belajar tentang cuaca, iklim dan juga jenis tanah. Dan ini adalah burung syubil. Merupakan seekor burung yang amat besar, ditemui di kawasan Paya Tropika Timur Afrika. Burung ini mempunyai purata ketinggian 4 kaki dan lebar kepaknya 7 kaki. Memang besar burung ini ya, syubil. Tapi macam pernah tengok burung ni ya, dekat mana ya? Dekat Ice Age ke? Filem Ice Age ke dekat filem mana tadi? Pernah tengok. Okey. Nemo, ya, betul. Dalam filem Finding Nemo. Burung syubil ni memang besar memang besar. Terima kasih banyak kepada Utaya kerana memberi filemnya. Besar dia macam elang ke? Rasanya dia lagi besar. Dia lagi besar daripada elang ni. Memang besar. Okey. So, kita nak lihat tentang faktor persekitaran fizikal dulu. Iaitu bentuk muka bumi, saliran, jenis tanah dan juga iklim. So, kita tengok satu persatu dahulu. Jom. Kita lihat tentang faktor persekitaran fizikal. Baik. Faktor persekitaran fizikal ini kalau kita lihat terdiri daripada 4 yang mempengaruhi perbezaan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Iaitu yang pertama sekali kita akan lihat iaitu perbezaan daripada segi bentuk muka bumi. Di mana Geo ada nota ke? Baik, Geo sebenarnya
Ya, ada nota tapi nota dia terlalu ringkas lah. Itu satu yang cikgu ada Yang kedua, sebenarnya buku teks pun sebenarnya telah memberikan maklumat yang cantik. But then, cikgu rasa mungkin selepas habis bab ini kita akan buat nota secara bertulis. Nak tak? Kita buat nota sama-sama bertulis. Okay. Yeah. Geo can be ringkas too much. Saya on je but sejarah is like a whole kamus. Okay, baik, cikgu faham. But then, bentuk muka bumi ni berkaitan dengan nota tu kita akan buat selepas kelas. Selepas kelas kita akan buat bersama-sama selepas habis bab. Habis bab. But don't worry. Tak apa, kita akan buat sama-sama. Baik. So, bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ni sebenarnya merujuk kepada kepelbagaian ciri serta ketinggian sesuatu permukaan daratan yang diukur dari aras laut. Bentuk muka bumi ni macam mana tahu? Kalau tepi ataupun pinggir laut, tumbuh-tumbuhan dia lain. Kalau tanah pamah, tumbuh-tumbuhan dia lain. Kemudian kalau pergi ke tanah tinggi, tumbuh-tumbuhan dia pun lain. So, bentuk muka bumi menjadi faktor utama tentang perbezaan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Begitu juga iklim. Iklim ni iaitu merujuk kepada apa itu iklim? Iklim itu merujuk kepada suhu. Suhu yang berbeza, tumbuh-tumbuhan dan haiwan pun berbeza. Hujan yang berbeza, angin, tekanan udara dan juga keadaan awan. Serta kelembapan udara serta cahaya matahari. Itu semua adalah iklim yang akan mempengaruhi tumbuh-tumbuhan dan haiwan. Begitu juga yang ketiga iaitu tanah. Tanah ni sebenarnya adalah merujuk kepada lapisan paling atas di permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan. Salji pun termasuk dalam iklim ke? Ya, betul. Namibia kat Egypt ke? Tidak. Namibia sebenarnya di Afrika. Dia di bawah Afrika. Tu dia ada gurun panas. Dan tanah merujuk kepada lapisan atas permukaan bumi yang terhasil daripada dua bahan, iaitu bahan organik dan juga bahan bukan organik. Seperti contoh di bawah ni, tanah aridisols. Tanah aridisols ni ialah tanah kita kata di kawasan yang berpasir. Baik. Dan juga satu lagi ciri utama iaitu saliran. Saliran ni maknanya adalah pola aliran sungai. Maknanya bentuk aliran sungai dan cawangan-cawangannya serta kuantiti air yang mengairi sesuatu kawasan bentuk muka bumi. Jadi Kobra. Jadi kita lihat ada 4 faktor berkaitan dengan perubahan tumbuh-tumbuhan dan haiwan. So kita akan tengok yang first kali iaitu bentuk muka bumi. Kita tengok faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. What about 3.1 please? 3.1 iaitu berkait rapat dengan faktor-faktornya. Faktor-faktor persekitaran fizikal ada 4, iaitu bentuk muka bumi, iklim, tanah dan juga saliran. So ada 4. Manakala 3.2 kita belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian dan ini adalah huraiannya. Huraiannya iaitu kita tengok dulu huraian dari sudut bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi ada 3 jenis, iaitu tanah tinggi, tanah pamah dan juga pinggir laut. Siapa yang tak boleh imagine, kamu just imagine iaitu tanah tinggi, tanah yang yang kita kata 500 meter ketinggian dia dan ke atas. Tanah pamah iaitu tanah yang rata. Pinggir laut bermakna di tepi-tepi laut. So setiap bentuk muka bumi ini yang berbeza-beza ini akan dilitupi oleh tumbuhan-tumbuhan semula jadi
dan juga hidupan-hidupan liar yang memang berbeza. Memang berbeza. Contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah Kalau kamu tanya, cikgu, kat mana nak jumpa buaya? Kalau nak jumpa buaya, orang akan cakap apa? Pergilah ke pinggir-pinggir laut di bahagian kuala sungai ataupun di paya air tawar. Okey, so itu ada buaya. Kalau kamu tanya, cikgu, tanah tinggi tak ada buaya ke? Nanti orang cakap apa? Kan? Kau tak belajar geografi tanah tinggi mana ada buaya? Tak ada. Di situ maknanya, kenapa ya? Kerana tanah tinggi tidak ada saliran dan juga suhu dia yang rendah. Jadi sebab tu tak ada buaya. Buaya darat ada. Buaya darat memang ada. Buaya darat kat mana-mana pun ada. Okey, tanah tinggi ada. Okey. Kemudian tanah pamah pun ada. Tapi buaya darat banyak dekat mall so berhati-hati bila pergi mall tu. Okey, baik. Jadi itu perbezaan dia. Jadi kita tahu. Kalau katakan ada tak? Okey, ada tak di mana ada orang pergi ke tepi pantai kan? Orang pergi tepi pantai, kemudian dia jalan-jalan, lepas tu cakap, apa sal kita tak nampak harimau kat sini? Kamu rasa apa? Rasa macam, tepuk dahi kan? Macam mana kau nak kata dekat tepi pantai ada harimau? Pelik betul lah. Dia macam tu. Jadi, pengetahuan geografi ni sangat penting. Sangat penting. Baik. Satu keadaan yang biasa berlaku pada cikgu tau. Okey. Satu keadaan yang selalu berlaku pada cikgu. Selalunya kawan-kawan cikgu lah. Kalau cikgu pergi Port Dickson dengan kawan-kawan cikgu pergi Port Dickson dia, kalau kita orang tidur hotel kat sana, kemudian pagi-pagi kan dia bangun, dia katakan, Rafi, kenapa kat sini aku tak nampak matahari terbit Aku nak tengoklah matahari terbit keluar daripada tepi laut tu kan. Daripada tengah laut keluar matahari terbit kan. Kenapa aku kat PD ni tak nampak Cikgu cakap dengan dia kan, kalau matahari terbit arah barat ke arah timur? Arah timur. Kau tahu kan bahawa PD ni, Port Dickson ini, dia menghadap ke barat. Timur kat belakang, iaitu timur dekat hutan sana. Manalah nampak matahari keluar daripada laut? Nampak tak? Jadi, begitu juga. Kalau nak tengok matahari terbit, kena tengok di pantai-pantai. Pantai-pantai di mana? Pantai di Kelantan, pantai di Terengganu, pantai di Pahang. Barulah boleh nampak matahari terbit. Betul. Sebab matahari terbit daripada timur. Geo tu penting. Ini kadang-kadang ada juga yang ada juga yang pergi pantai timur, pergi pantai Cerating, contohnya Cerating ke, pergi pantai Kemaman ke kan. Kemudian petang-petang tunggu, aku nak tengoklah matahari terbenam. Tengok matahari terbenam? Kenapa Salah ke? Kan boleh tengok matahari terbenam kat laut. Memang boleh. Tapi ini kat Terengganu. Mana nampak matahari terbenam kat Terengganu? Nak tengok matahari terbenam, tengok dekat Port Dickson. Baru nampak matahari terbenam. Nampak tak? Pengetahuan geografi itu penting. Pengetahuan geografi itu penting. So kena faham tu Jadi sekurang-kurangnya kamu tahu, iyalah betul lah kan. Jadi kamu tahu lokasi yang berbeza-beza. Okey. Baik. Kita tengok tanah pamah. Okey. Matahari terbenam bukan matahari terbenam di barat. West. Matahari terbenam di barat. Okey. Baik. So kita lihat tanah pamah. Bentuk muka bumi yang pertama, tanah pamah. Dan kawasan tanah pamah di Malaysia ni dan di Amazon. Amazon kat mana? Ya, betul. Matahari muncul di timur dan terbenam di barat. Betul. Okey. Baik. Kawasan tanah pamah di Malaysia dan di Amazon, Brazil dilitupi dengan hutan hujan tropika. Maknanya hutan hujan tropika yang tebal dan jenis-jenis pokok. Okey, seperti di Malaysia terdapat pokok-pokok seperti meranti,
pokok jelutong, pokok cengal, merbau, seraya. Kalau kamu tanya, cikgu, saya tak pernah dengar lah nama-nama pokok ni. Pokok-pokok ini adalah sebenarnya pokok-pokok kayu balak. Pokok kayu balak yang mana banyak pembalak-pembalak akan tebang untuk untuk dijual, sebab kayu balak memang mahal. Memang mahal. Jadi ini nama-nama kayu balak di Malaysia. Dan di Amazon terdapat pokok wimba, Brazilian mahogany, Lapuna ficus dan juga pokok getah. Take note Pokok getah berasal daripada Brazil. Malaysia tak ada pokok getah tau. Malaysia sebenarnya tak ada pokok getah. Yelah, semuanya dalam English sebab itu di Amazon. Jadi kalau getah sebenarnya berasal daripada Brazil. British yang bawa getah, pokok getah pergi ke England dulu. Daripada England dia bawa pergi ke Sri Lanka, ditanam di sana. Daripada Sri Lanka dia bawa ke Singapura untuk ditanam di Singapura, dan akhirnya dibawa ke Perak untuk ditanam di Perak. So pada akhirnya pokok getah telah ditanam di seluruh tanah Melayu pada zaman dahulu. Jadi itulah. Ya, betul, untuk buat tayar dan sebagainya. Yes. So itu cerita tentang tanah pamah yang terdapat di Malaysia dan di Brazil, di hutan Amazon. Baik. Sebelum itu, mungkin ramai yang bertanya. Ramai yang bertanya, cikgu, saya tak pernah lah nak pergi, tak pernah tengok Amazon tu macam mana. So, ada tak sesiapa kat sini nak tengok Amazon tu macam mana? Mungkin nak tengok hutan Amazon tu macam mana sebenarnya. Nak tengok kita nak tengok. Cikgu, hujan lebat. Ya, betul. Amazon online shopping itu lain. Itu yang online shopping itu tu Amazon, kedai buku terbesar dunia. Bukan. Ya, betul, Ryan. Namun begitu permintaan tetap tinggi lah. Jom kita tengok. Berkaitan dengan hutan Amazon. Di manakah hutan Amazon itu sekarang? Baik, hutan Amazon sekarang berada di 3 negara. Kita masih di langit Baik. So sekarang kita di Australia. So kita akan berada di belakang cikgu. Baik. Tom and Jerry lumba di hutan Amazon, suka hati je. Baik, ini Afrika. Ini Afrika. Dan kita pusing lagi dan kita akan nampak inilah dia di Amerika Selatan. Nampak tu. Dia dah mentionkan State of Amazons, iaitu State of Amazonas. Kamu tengok Amazonas ini memang hujung ke hujung hijau. Maknanya hujung ke hujung memang hutan tebal. Dan Amazon adalah Amazon adalah kawasan di mana dikatakan sebagai jantung bumi. Iaitu inilah kawasan yang banyak menghasilkan oksigen untuk kegunaan seluruh penduduk bumi. Yes. Ada orang tinggal di situ? Ya, ada. Ada, terutama sekali orang-orang asli yang tinggal di kawasan Amazon ini. It's not hard. Habis tu it's lung. Lung bukan paru-paru ke? Lung bukan paru-paru ke? Oh, paru-paru kita mengambil oksigen dari paru-paru. Oh, bukan jantung. Baik. Oh, Islam. Lah, boleh lah. So, terima kasih banyak kepada yang macam ulat tu jalan bukan. Yang macam ulat itu ialah sungai. Yang kecil-kecil yang berpusing-pusing ini adalah sungai. Oh, Malaysia macam jantung ya. Baik, ini sungai. Dan ada satu tempat yang kita mungkin boleh turun sekejap.
tapi risaulah sebab dia di tengah-tengah hutan. Okey, adakah anda bersedia untuk turun di tengah-tengah hutan? Okey, tengah-tengah hutan, bukan hutan main-main ya, hutan Amazon. Lain macam ni. Okey. Risau pula nak turun di hutan Amazon ni ya. Okey. Baik, tak apalah, kita turun jugalah macam mana pun kan. Jom kita turun untuk kita lihat apa yang ada di sungai Amazon. Jom kita turun, kita lihat apa yang ada di sini. Air dia kuning. Okey. Kalau kamu lihat, inilah dia kawasan Amazon. Yang mana ini di kawasan pinggir sungai Amazon ya. Bukan, ini pasir. Ini pasir. Dan kalau kita lihat sekelilingnya, okey, dikelilingi macam delta. Pandai Aaron. Ya, ini macam delta, betul Aaron. Dan ini kalau kita lihat dikelilingi oleh hutan-hutan yang tebal. You see? Hutan-hutan yang tebal, memang tebal. Jurassic Park experiment. Jurassic Park risau pula tengok Jurassic Park kat sini ya. Ini kawasan hutan yang memang tebal. So, kita berada di mana ni cikgu? Di kawasan di atas sungai, iaitu sungai Amazon, di mana kalau kita lihat dia di mana ni? Di tengah-tengah hutan. Macam mana nak pergi sana tu? Kena ikut sungai. Okay. So, ini salah satu yang kita boleh tengok. Mungkin risaulah pula pergi tempat hutan-hutan tebal ni ya. Dah lah bawa ramai ni. Berapa orang ni? 34 orang ni. Risau pula pergi kawasan hutan-hutan ni ya. Okey. Ini kawasan hutan yang mana telah dibersihkan. Ada penduduk tahu. Ada penduduk yang tinggal di kawasan ini. Di kawasan hutan Amazon. Dan kalau kamu lihat, perasan tak? Dia punya cuaca dan pokok-pokok dia lebih kurang sama macam di Malaysia. Nampak tak? Dia di pinggir sungai dan pokok-pokok dia hampir sama seperti di Malaysia. Jadi ini menunjukkan sebab itu, pokok-pokok di Amazon, dan ya, sebab iklim yang sama. Jadi sebab itu pokok-pokok dia pun sama juga. Pokok-pokok dia pun sama juga. So, gitulah. Orang sama yang ambil. Itulah pasal orang sama yang ambil. Ya, ada rumah sini ya. Memang betul ada rumah kat sini. Okey. Memang betul ada rumah. Kat mana ni cikgu? Ini dekat hutan Amazon. Nampak daripada atas. Okey. Nampak daripada atas. Kita naik lagi. Nampak tak? Dia ada kawasan tasik dan sungai. Dan kalau kita naik lagi, ya, macam mana dah dapat makanan? Kena hidup secara berburu binatang dan bercucuk tanam sendirilah. Ikan ada. Ya, ikan ada lah. Dan nampak dia jauh daripada mana? Di manakah bandar terdekat? Bandar terdekat punyalah jauh. Jauh sangat. Bandar terdekat jauh, kena keluar daripada sini. Okay. So, itulah di tengah-tengah hutan Amazon. Dan hutan Amazon ini memang ia terletak di kawasan di antara Brazil, Argentina dan juga Peru. So, di sini kawasan Amazon. So, hopefully kamu semua dah tahu. Itulah di Amazon. Messi sebut Argentina aja Messi, kan? So, diorang tak pernah makan McD lah. Okey, rasa-rasanya kalau orang asli tu tak pernah pun jumpa apa itu McD, tak tahu pun apa itu McD ya. Okey, baik. Kemudian ada ke McD. Baik. Kemudian kita lihat juga, di tanah Pamah, di Thailand, di Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh. Dilitupi hutan monsun tropika. Seperti pokok-pokok, seperti ada pokok jati, cendana, piankado, damar, mahogani, teak dan juga sal.
Ini pokok-pokok kayu balak yang terdapat di Thailand, okay, Laos, Myanmar, Filipina, India dan Bangladesh. So cikgu, what's piankado? Piankado tu sejenis pokok juga. Dan dia pokok hutan, pokok kayu keras yang mana banyak digunakan untuk kita kata untuk pembalakan. Untuk pembalakan. Pergi Thailand pula. Tak pergi Thailand pula. Ada yang cadang nak pergi Thailand. Risau. Okay. Spurs cikgu. Cikgu sponsor. Baik. Baik. Kalau nama je Tanah Pamai, tapi lain tempat, lain pokok. Contohnya Tanah Pamai di Tasik Great St. Lawrence, iaitu di Kanada, dilitupi oleh hutan conifer. Macam mana tu? Ni nampak ni. Hutan conifer. Alamak, cantiknya. Dekat mana ni? Ini dekat Kanada. Dekat Great Lake. Okay, Great Lake. So, itu banyak hutan conifer. So, memang cantik Great St. Lawrence ini. Dan kita tahu bahawa kawasan Tanah Pamah, conifer ni sebenarnya dia bentuk macam pokok Christmas. Dia mungkin pokok spruce. Kemudian juga mungkin pokok fir dan pokok birch. Itu jenis-jenis pokok-pokok tu. The cones, right? The Christmas cones. Ya, betul. Betul. Dia bentuk cones. So itu dipanggil pokok-pokok kita kata sebagai pokok hutan conifer. Ni cikgu dah tahu dah ni. Korang mesti nak ajak cikgu pergi tengok Great St. Lawrence kan? Dah agak dah korang ni. Kan memang minta yang bukan-bukan aja korang kan. Okay. Minta nak ajak pergi Great Lake tu. St. Lawrence, betul kan? Okay. St. Lawrence. Okay. Mana pula St. Lawrence dia? Okay. Baik. St. Lawrence. Okay. So kita akan pergi ke Great St. Lawrence untuk kita lihat kat manakah dia punya tasik itu. Jom. Nak tengok ke? Cikgu kan spesies apa? Mostly pokok Christmas ni sebenarnya adalah spesies daripada pokok fir, birch dan juga pokok spruce. Kebiasaannya lah. Okay. Baik. So kita sekarang berada di atas. Okay. Dan kita sekarang berada di Kanada. Ini Kanada. Okay, nampak tak? Kanada adalah negara yang, kalau tak silap cikgu, negara yang ketiga terbesar di dunia. Okay. Negara ketiga yang terbesar di dunia. Dan mungkin kita boleh lihat Yang kedua Amerika Yang kedua Amerika rasanya. Okay. Yang kedua Amerika. Okay. Baik. So kita tengok antara tasik-tasik yang banyak. Yang garis putih tu adalah garis sempadan. Sempadan negeri, sempadan negara. Ini antara tasik yang hebat yang terdapat di negara-negara ini. Dan mungkin kita boleh untuk kita turun sekejap di kawasan ini untuk kita lihat apa yang ada di kawasan hutan-hutan ini. Okey, baik. So kita turun untuk kita lihat apa yang ada di sini. Tak boleh turun pula. Landing. Landing. Pending. Okey, yalah tu pending lah tu. Betul lah tu. Kita tengok. Boleh tak dia turun? Kadang-kadang dia tak bagi turun. Okey, kadang-kadang lah. Okey. Baik, kita lihat. Inilah dia. Kawasan di tepi pantai. Di tepi pantai. Tengok orang. Kau nak tengok orang kan? Cantik. Tapi pantai dia tidaklah secantik Malaysia. Sebab pantai dia ada pasir-pasir berwarna hitam. Nampak tak? Pasir-pasir berwarna hitam. So, tapi untuk pengetahuan kamu, why macam tu? Sebab dia ada substantial lead. Okey, kenapa dia berpasir hitam? Kerana mungkin campuran daripada tanah-tanah batu yang keras yang telah hancur. Batu-batu hitam menjadi
menjadi ketulan-ketulan dan juga pasir-pasir. Dan harus diingat, ini bukan laut. Ini bukan laut. Ini tasik. Ini tasik dan tasik dia berpasir. Dan kalau kamu lihat di tepi-tepi dia, dia tasik. Tasik ni. Dan kalau kamu lihat, terdapat pokok-pokok. What tasik? Yes, ini tasik ni. Besar tau, memang besar. Ya, kamu tengok pokok-pokok dia. Semuanya jenis pokok-pokok yang macam pokok Christmas tu. Very big. Ya, betul, ini tasik ni. Macam air dalam kuali lebih kurang lah. Macam air dalam kuali. Nampak tak dia punya pokok-pokok pun jenis pokok-pokok conifer. Pokok conifer. Nampak tak? Di sekeliling tanah. Kamu nampak ada orang tu baru sedang habis berkemping lah ni. Nampak tak? Dia pokok hutan conifer. Nabusia yang sedang jatuh. Okay. So, come cikgu, we also camping. Oh, camping kat okay, bercamping juga. So, inilah dia di mana kita lihat. Okay, ada beruang tak? InsyaAllah ada beruang. Kalau kamu datang bawa wang, InsyaAllah kamulah orang yang beruang. Iaitu orang yang berwang, ada duit. Okay, baik. Kenapa cikgu katakan ini tasik? Kerana inilah tasik dia. Tasik dia sangat besar macam laut. Nampak tak? Ini tasik ni. Tasik ni. Dan tasik dia sebesar laut. You see? Tasik dia sebesar laut. Tasik buatan ke? Tak. Ini tasik semula jadi dan terbentuk kerana apa? Kerana pengglasiran semasa zaman air batu. Ingat lagi tak zaman air batu? Sejarah tingkatan 1 bab yang kedua. Okay. So, okay, small island. Sebab ini bukan laut. Sebab air dia tak masin. Air dia tawar. Melted ice. Yes, glacier, melted ice. Inilah dia. Inilah dia sebenarnya. So, dia jadi tasik. Okay, dia jadi tasik. Nampak tak? Dan apakah pulau yang ada di sini? Ini memang pulau ni. Ini memang pulau. Water to become like that. Yes, betul Sylvia. Betul. Betul sangat tu. Okay. So, ada juga yang nak tengok. Nak pergi tengok lagi. Jom kita tengok. Nampak tak? Nampak tak tasik dia? Lebih kurang lah. Okay. Cuba korang tengok batu-batu dia. Cuba korang tengok dalam ais ni. Dalam ais pula. Dalam air tasik ni. Nampak tak ada batu-batu ni? Ada beruang liar? Ada Zakil ada. Dan nampak tak dia punya hutan ini? Ini hutan pokok conifer. Kenapa tak ada ombak? Kawasan ni, bahagian ini mungkin tenang. Cantik? Yes, cantik. Sangat cantik. Air dia jernih. Nampak tak? Dan di tepi-tepi tu ada hutan pokok conifer. Nampak tak? Air ni boleh minum ke? Boleh. Air tasik boleh minum. Air laut jangan minum. Air tasik boleh minum. Okey. Jadi inilah dia, kita kata sebagai tasik ada mas ke? InsyaAllah ada mas. Tapi cikgu cakap tawar. Yalah, tawar boleh minum lah. Yang tak boleh minum air masin. Nampak ada orang berkemping tu. Ada orang berkemping. Nampak tak? Okey. Dan kamu perhatikan pokok-pokok dia yang sebelah kiri kanan tu semua adalah pokok hutan conifer. Okey. Pokok hutan conifer. Nampak tak? Bentuk dia bentuk kon. Okey. So nanti kalau kita okey, kalau rakan-rakan semua Jeran bagi ke? Apa benda kau cakap ni Zakil? Baik, so inilah dia, kita dah lihat tentang hutan-hutan conifer. Ada banyak ikan tak?
Sylvia Liu boleh jalan tak boleh. Sylvia Liu, percaya satu je. Di mana ada air, di situ ada ikan. Yes. Di mana ada air, di situ ada ikan. Baik. So, kita telah lihat tanah pamah. Okey, di Tasik Great St. Lawrence yang dilutupi hutan conifer. Baik tanya je ada penyutak. Okey. Kawasan tanah pamah yang luas mempunyai banyak sumber makanan telah menjadi habitat semula jadi pelbagai hidupan liar. Sekejap. Okey, kejap. Hujan. Sekejap. Tak apa. Cikgu akan hilangkan bunyi hujan tu. Okey. Cikgu hilangkan Cikgu hilangkan bunyi hujan Sekejap hilang dah. Hilang tak bunyi? Magic. Is a magic. Tu contoh Mr. Bean lah, Mr. Bean. Okay. Cikgu tutup tingkap. Tingkap terbuka je. Cikgu Apple lah. Suara tak berkualiti lah. Oh ya ke? Dia kena suara. Suara dia. Well, tak apa. It's okay. Laviosa. Laviosa. Hilanglah bunyi suara. Hilang. Okay. Okay. Ya, betul tadi. Okay, so di Malaysia, kita tengok di Malaysia terdapat hidupan-hidupan liar seperti ada gajah, ada harimau, badak sumbu, pelbagai spesies monyet, arnab, rusa, musang. Itu di Malaysia, binatang dia. Kalau di Amazon, ada juga seperti puma. Puma tu bukan jenama kasut tu so binatang tu sebenarnya. Iaitu lebih kurang macam dipanggil harimau kumbang. Kalau di Malaysia dipanggil harimau kumbang, puma. Jaguar, anaconda dan juga ikan piranha. Ambil kau, ikan piranha pun ada okay. We have gajah? Yes, kita ada gajah. Kita ada gajah lagi. Okay, kita ada gajah lagi. Contoh kawasan tanah pamah utama di dunia iaitu di dataran Siberia Barat, Manchuria, lembangan Kongo, lembangan Ganges, Brahmaputra dan juga lembangan Murray, iaitu di kawasan Kanada. So ini adalah kawasan-kawasan tanah pamah. Di mana yang menariknya, kalau kita lihat, all cantik ke? Well, dia tanah dataran lah. Ada setengah dataran ini, dia tak ada orang yang tinggal tu. Contohnya, macam dataran Siberia Barat. Dataran Siberia Barat sebenarnya tak ramai orang sebab kawasan dia terlalu sejuk. Sejuk sangat. Tak percaya. Ni korang ajak berjalan je lah ni. Ingat hari ni nak berjalan je korang ni ya. Kan? Cikgu je. Tak. Cikgu tak marah pun, suka. Korang okey tak ni? Cik nak berjalan je ni. Okey tak ni? Okey. Mak dah bagi dah. Mak dah bagi. Okey, mak bagi line. Okey, tak apa, kita pergi berjalan. So kita dah tengok tentang Kanada. So kita pergi pula tengok di Siberia. Di mana pula Siberia ni cikgu? Okey, Siberia sebenarnya di kawasan yang berhampiran dalam negara Rusia. Di mana kita tahu Rusia, wow, cikgu, Rusia sekarang isu sensitif iaitu tengah perang dengan Ukraine. Memanglah. Memang sebelah-sebelah je. Sebelah-sebelah je. Yang ini Ukraine. Nampak ni Ukraine. Tu Ukraine. Manakala sebelah ni pula adalah Rusia. Ni sebelah ni Rusia. So sebab itu mereka tengah berperang. Ya. Baik. Di manakah yang dikatakan sebagai Siberia tu cikgu? Kalau nak diikutkan Siberia ini, kenapa? Okey. So kalau nak tanya kenapa, kena tengok news lah. Okey, mana Siberia? Inilah dia Siberia. Usually winter ke? Yes. Most of Rusia sebenarnya adalah kawasan sejuk. Kebanyakan Rusia kawasan sejuk dan tak ada orang.
Contohnya, contoh cikgu klik sini okey. Kamu tengok tak, Siberia punya besar ni, okey, tak ada orang sangat yang tinggal. Tak ada orang sangat yang tinggal. Kawasan kosong ni. Kawasan ini kosong. Yang ada pun di tempat-tempat tertentu. Tempat-tempat tertentu seperti di kawasan-kawasan kecil di bandar. TV cakap lain, ayah cakap lain, cikgu cakap lain. Apa cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya adalah mereka memang berperang. Itu je lah. Itu cerita benar. Mereka berperang, itu cerita betul. Okey, ada kawasan bandar sini ya. Ada kawasan bandar kat sini. Boleh tak kita turun untuk kita tengok apa yang ada di kawasan ini? Kawasan Rusia. Kecilnya, dia kecil. Okey. Baik, kita tengok. Ini kawasan pada musim panas. Ada orang. Ada orang, ya ada orang. Tapi orang ni tak ada kaki. Orang tak ada kaki, risau. Hantu, pula. Magic. Okey. Baik. Ini kawasan di utara Siberia. Ini musim panas. Bila musim panas, kawasan ni memang kawasan ni tidak dilitupi dengan salji. Tapi dia masih lagi sejuk lah. Dia masih lagi sejuk ya. Kawasan di Siberia ini. Nampak tak? Cantik kan? Cantik sebenarnya kawasan ini. Please have the Hollywood sign. Hollywood bukanlah. Hollywood tu lain. Okey. Okey, Hollywood tu lain. Itu tempat lain. Itu tempat lain. So ini di kawasan salah satu bandar di tak ada malam ke? Kalau pergi malam nampak apa? Kau ni pun nak pergi tempat waktu malam-malam mana nampak apa? Tak nampak apa nanti. Okey, jadi ini kawasan di mana ni cikgu? Di Siberia. Di mana? Di Rusia. Risau je. Risau. Okey. Jadi inilah kita kata sebagai dataran Siberia which is memang tak ada orang. Adalah tempat-tempat kecil-kecil kat sini. Okey, tapi jauh ke dalam. Dan jangan tanya diorang ni pernah tak makan McDonald. Kau jangan tanya. Kan sebabnya kan ada ke McDonald tengah-tengah Siberia ni yang tak ada orang ni? Okey, ada ke? Tak ada, tak ada. Jangan kau tanya. Kan mungkin nak juga tu ada mungkinnya. Aduh yai. KFC pun tak ada. Kat Malaysia pun KFC pun ayam kecil dah. KFC di Malaysia ayam kecil. Tak ada dah, tak ada. Ayam pun kadang-kadang tak ada dah. Ayam pun tak ada. Risau. Habis makan apa? Makan je lah apa yang ada ya. Okey. Baik. Kita pergi try tengok satu tempat di Siberia apa yang ada di sana. Okey, ni kawasan apa ni? Ini okey. Ini adalah hutan. Di mana kawasan hutan iaitu ini hutan conifer juga yang mana ianya di tepi sungai. Cantiknya sungai. Tengok hutan tu. Pokok-pokok dia macam lukisan. You see? Dengan sungai dia. You see? Ini kawasan yang memang cantik lah. Kalau kita lihat. Pokok-pokok dia macam lukisan lah. You see? Ada yang hijau, ada yang kuning. Jangan gerak cikgu, saya nak lukis. Ada je lah kau ni Ryan. Tapi kawasan ini boleh ke sana ke? Russia sekarang ni susah sikit sebab Russia dia dah tutup untuk kedatangan pelancong. Tapi mereka buat kabin Kalau kita tengok dia orang buat kabin daripada macam fake je. Macam fake kan? Syazwina. Tapi ini memang semula jadi dia. Dan mereka ambil kayu-kayu ini untuk dibuat kabin. Ini aktiviti mereka. Lukisan lah macam sendiri tu cikgu. Oh ya ke? Ini edit apanya? Cuba korang tengok betul-betul. See? Macam lukisan kan? Nampak tak? Cantik kan? Serius lah. Dengan dia punya awan tu. Kan?
Sesiapa yang nak screenshot boleh screenshot, kan? Boleh screenshot. Okay. Oh, cantiknya kawasan ni. Kan? Saya jadi sakit hati. Kenapa pula kau sakit hati? Ini adalah perfect untuk desktop background. Boleh earn money ni. Ya. Kau ni Sylvia, kan? Semua benda kau nak tukar pada duit kau, ya? Kan? Okey. Baik. So memang cantik, Ibu. Okey. So inilah dia hutan-hutan conifer di mana orang-orang Rusia akan buat kabin. Nampak tak dia membuat kabin untuk tinggal di sini? Untuk tinggal di kawasan ini. Okey. Baik. Jadi itulah kawasan di Siberia. Lain macam lah dia punya jalur-jalur ni. Okey. Lain macam jalur-jalur dia, risau. Dia orang tebang sendirilah. Okey. Ini di mana ni? Ini di kawasan Siberia. So, kita telah pergi ke Siberia. Hari ni kita berjalan aja. Kita pergi sana, kita pergi sini. Tapi bagus. Sebenarnya kita nak tengok perbezaan di antara hutan Malaysia yang kita dah tengok selalu dengan hutan di Amazon yang katanya macam sama dengan Malaysia. Memang betul. Kemudian kita pergi ke Kanada, kita tengok hutan-hutan conifer, dan kita tengok Siberia yang juga ada hutan conifer, dan juga kita dah tengok kegiatan mereka. Wah, memang berbeza iklim, berbeza pokok-pokok dia. Tiket berapa, cikgu? Okey, tiket korang terbang hari ni bersama-sama dengan cikgu, kita pergi sana ke sini dengan percuma sahaja. Suka hati korang aja, kan? Suka hati korang aja, kan? Okey, jadi lain kali kalau kita pergi berjalan, kita kena ambil pramugari, beberapa orang pramugari untuk menyediakan kacang-kacang, memberikan kepada semua para penumpang kacang dan juga air minuman. Mungkin kita boleh lantik Aaron sebagai pramugari, begitu juga Daing sebagai pramugari, Cobra pun sebagai pramugari, dan Utaya sebagai pramugari. Boleh dan Melody. Melody dia memang pegang pistol macam tu, so dia akan jadi pilot lah. Orang kena ikut cakap dia. Thank you so much. Okay. Pilot teruji di dunia. Okay. In case ada orang mati sana. Itu teroris. Kita tak boleh bawa Melody sebab Melody bawa pistol. So dia teroris. Kena keluarkan dia. Kalau tidak, kita akan dirampas. Akan hijack. Tak pasal-pasal nanti satu lagi kapal terbang Malaysia akan dirampas. Oh, tak boleh. Cukup-cukuplah yang dah ada. Okey. Baik. Macam ni pun boleh ya? Ya, macam ni pun boleh. Okey. Baik. Cikgu rasa itu sahaja pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kelas geografi seterusnya. Okey. Ya, kita jumpa lagi guys. Kita sambung belajar lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Ya, Ryan. Nak soalan boleh tanya. Terima kasih, Cikgu. Bye. Okey. Okey. Okey, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Aina Soha. Okey, baik. Sama-sama. Memang. Terima kasih, Cikgu. Okey. Kalau duit shilling 18 puluhan, berapa ringgit? 18 puluhan? Kenapa 18 puluhan? Bukan RM1.80 ke? 18 puluhan. 18 puluhan. 1,800 kalau jual. Apa benda ni duit shilling 18 puluhan? Apa bendanya? 1,800. Apa? 1,800 tu nilai dia ke ataupun tahun dia? Duit shilling tahun 1,800 ke? Duit shilling kalau jual dapat apa? Kau nak jual apa? Duit shilling, kalau duit shilling kau ada 50 sen, kau jual balik 50 sen lah. Mana ada lagi mahal? Kau 50 sen duit shilling 1,800 lah. Duit shilling mana? Iyalah, betul lah. Kau ada duit shilling 1,800, kau tukarkan dapat 1,800 juga. Macam mana kau ni? Aduh. Ryan, kau apa cakap kau ni, Ryan? Aduh, pening lah. Okay.
Sudah. Risau kau ni. Aish. Okay, bye.